Baru nampak kamu. Okey. Baik. Jadi, kita dah mula rekod. So, sekarang ni cikgu ulang balik. Tak apalah, kita kena teruskanlah sebab kita nak kena cepat, baru tanpa boleh ubah ni. Okey. So, daripada ayat ni cikgu nak beritahu, daripada sini Rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan juga larutan amonia ke atas lateks. Jadi, kalau pelajar yang kelas yang biasa, dia tengok ayat ni, Cikgu Nurul dah beritahu. Dalam ayat, kalau ada dua bahan yang berbeza, itu merujuk manipulasi. Tapi kena fahamkan ayat. Ke atas siapa? Ke atas lateks. Maksudnya, dia nak tengok perubahan ke atas lateks. Jadi, lateks itu adalah hasil. Nak tengok hasil. Tapi di mana pemboleh ubah yang dimanipulasi? Apa yang dia tukar? Apa yang ditukar? Mula-mula dia bubuh cuka. Dia tengok lateks tu jadi apa? Lepas tu dia masukkan larutan amonia. Dia tengok lateks tu jadi apa? Jadi pelajar cikgu dia akan kata, cikgu bahan yang ditukar adalah, apa jawapan dia bahan yang ditukar? Apa bahan yang ditukar? Beritahu cikgu. Lateks tadi nak tengok. Apa bahan yang tukar? Mula-mula dia masukkan apa? Mula-mula dia masukkan apa? Good. Tengok. Mula-mula dia masukkan cuka. Lepas tu dia masukkan apa? Good. Larutan amonia. Tengok nak cara kita nak fahamkan dia. Larutan amonia. Sorry nak cikgu nak, saya terpaksa minta kamu cikgu tolong on mic. Okey. Tengok nak. Oh, jadi cuka dan larutan amonia. Pelajar cikgu pun tulislah. Dia tulis jawapan ni dekat soalan nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Dia jawab macam ni. Dia jawab macam ni, jawapan dia betul. Betul. Dan pelajar yang pandai, dia akan jawab macam ni. Saya tak mau jawab macam ni, boleh tak cikgu? Saya nak jawab macam ni. Cuka dan larutan amonia ni, saya nak simpulkan dengan dua perkataan saja. Iaitu, dia buat jenis, dia mesti dua perkataan saja. Satu lagi adalah bahan. Bahan boleh, larutan pun boleh. Jadi, kalau kamu pening, kamu buatlah jawapan macam ni. Cuka dan larutan amonia pun boleh. So, dua-dua ini jawapan dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, cikgu harap kamu jelas. Okay, jenis bahan ataupun jenis larutan boleh, ataupun cuka dan larutan amonia. Okay. Lepas tu dia nak tengok lateks, tapi nak tengok apa? Nak tengok lateks tu keadaan dia macam mana. So kamu boleh jawab pemboleh ubah bergerak balas dia adalah keadaan lateks. Tengok nak cikgu buat dah. Keadaan lateks. Satu lagi dia kata nak tengok cikgu gumpalan. Dia menggumpal tak? Gumpalan lateks. Kalau kamu perasan dekat sini, cara tulis pemboleh ubah, syarat dia mesti ada. Tengok nak. Cikgu gariskan. Cikgu gariskan. P. P. Maksud P adalah parameter. Parameter. Dan kena ada O. Objek. 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 Objek tu adalah bahan. Itu syarat dia. Contoh je kamu jawab macam ni. Bergerak balas, kamu jawab gas. Kamu jawab gas. Jadi gas itu kita letak dekat O. Gas. Tetapi kamu tak letak parameter. Parameter boleh jadi isi padu. So isi padu gas. Baru jawapan kamu betul untuk pemboleh ubah. Jadi syarat untuk pemboleh ubah mesti ada parameter. Kalau nak jawab lagu ni, wajib ada parameter. Dan kalau tak mau jawab lagu ni, kamu salin saja bahan dia pun boleh. Itulah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun bergerak balas ataupun dimalarkan. Itu adalah tips sebenarnya. Catat apa yang penting. Okey. Kedua, dia keluar jadual. Cikgu Nurul, jadual pula Cikgu Nurul. Saya nak buat lagu mana ni jadual? Kalau keluar jadual, tengok jadual, selalunya yang sebelah kiri adalah PM. Dan sebelah kanan adalah PB. Cikgu, kalau tiba-tiba soalan tanya, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Apa jawapan dia? Ada dua jawapan. Siapa tahu jawapan dia apa? Air suling dan air garam. Air suling dan air garam. Okey, macam ni. Kata ada pelajar kelas belakang. Dia jawab macam ni ya. Tengok jawab. Air. Oh, Cikgu Nurul kata salin je bahan dia. Air suling
dan air suling campur garam. Boleh. Betul. Tapi kalau kamu jawab, kamu jawab air suling dan garam, salah. Sebab kita satu guna air suling, satu kita guna sebenarnya air yang kita campur dengan garam. Nampak tak? Jangan malas, salinlah semua, tak ada masalah. Tapi pelajar yang pandai, dia salin ni je. Kehadiran garam pun boleh. Tak ada masalah. Salin balik je yang ni. Okey. Itu adalah pembelian manipulasi. Bergerak balas, takat didih, salin je. Salin je, tak ada masalah. Takat didih. Okey, untuk bawah ni pula, manipulasi dia belah sini. Ni PM. Ni PB. Bulat siap-siap. Oh, ini masa. Nak beritahu. Masa, Cikgu Nurul kata kalau pun boleh ubah kena ada jawapan. P dengan O. Masa macam mana cikgu? Masa apa? Okey, nak beritahu. Masa dengan suhu, dua benda ni tak ada parameter. Tak payah dah. Cukup masa saja, suhu saja pun boleh. Tetapi yang lain kena ada parameter. Contohnya gas. Kalau gas, depan dia kena ada isi padu. Okey, kalau larutan, depan dia kena ada apa? Jenis ke, isi padu ke. Tapi kalau masa dengan suhu ni tak apa. Tak payah. Okey, cikgu harap kamu jelas. Yang pertama ayat, yang kedua jadual. Okey, yang ketiga pula. Apa benda yang ketiga pula? Nampak tak? Tiga. Keluar graf pula. Macam mana Cikgu Nurul? Senang saja kalau graf. Cikgu nak beritahu. Kalau kamu ingat tips dia macam ni. Kamu conteng kat kertas kamu. Menerak. Tulis menerak. Satu lagi, bangkit. Okey. Lepas tu kat menerak ni, kamu buat huruf M besar. Dekat bangkit ni, kamu buat huruf B besar. Kamu conteng kat nota kamu. Okey. Ruangan pun boleh ubah. Jangan conteng tempat lain. Okey. B ni, tengoklah cikgu ubahlah. B. Nampak? B, bangkit. So, nak habang kat kamu. Nak tanya. Berat badan dengan murid, bilangan murid dengan berat badan, yang mana nampak menerak? Begitu cikgu. Menerak. Berat badan dengan bilangan murid, hak mana nampak menerak? Okay, good. Yes, berat badan. Okay, so, tengok cikgu buat lah. Jadi, cikgu terus label. Oh, hak ni nampak menerak. Terus label huruf besar M. Oh, hak ni nampak bangkit. Terus label B. Dah dapat jawapan. Maksud dia dimanipulasi ataupun M. Jawapan dia adalah berat badan. Dan bergerak balas ataupun B besar. Jawapan dia adalah bilangan murid. Siapa kata susah? Senang. Tetapi cikgu nak beritahu, peperiksaan baru-baru ni, pelajar cikgu sendiri, dia terbalik. Walaupun kita dah cakap dekat dia, yang ini menerap, yang ini bangkit, dia buat juga yang ini baring, yang ini menerap. Dia terbalik, dia buat sini bergerak balas, dia buat sini manipulasi. Kita dah bagi tips yang mudah pun masih salah lagi. Tu pelajar cikgu dah, nak abang pelajar cikgu. Tapi cikgu aja pelajar Puspen mungkin dah faham dah lepas ni. Sangat jelas. Okey. Okey, teruskan ya. Kita ada banyak lagi ni, cakap dan. Right. Nak tanya, kamu ada tak kertas ni kat kamu? Nak tanya? Ada tak? Ada tak? Tak ada? Ada. Isi set. Saya lagi nak dengar jawapan. Isi set. Isi set. Cikgu tunggu. Okey, Cikgu Nabila kalau mereka dah bersedia untuk jawab, saya nak tulis jawapan kat ruangan ni. Okey. Pilih pelajar yang dah bersedia sebab Cikgu Nurul akan conteng dekat ruangan kotak ni. Okay, Cikgu Nabila boleh on mic kalau ada pelajar yang dah volunteer untuk jawab. Ya? Siapa nama awak? Okay, siapa dia jawab? Saya nak seorang pelajar jawab, boleh? Siapa? Na'i tak? Nak sign tak? Nak pergi Apa jawapannya?
Manipulasi masa. Manipulasi masa ya. Okey, Cikgu Isin ah. Cikgu Isin ah masa. Okey, cikgu nak beritahu dekat jadual ada tak kurungan? Ada kan? Kita both siap. Ikut dia. Ha, okey. Bergerak balas jawapan dia apa? Isi baju dia. Ha? Kepekatan. Salin balik. NA 2S 203. Salin je, tak ada masalah. Salin semua. Salin. Okey, salin. Ikut dia. Okey. Tak nampak? Dalam ni, tak nampak tulisan ni? Tak nampak. Okey, tak nampak. Tak apa. Kalau tak nampak yang ni, cikgu nak habaq, jawapan dia ada dekat ayat. Siapa tahu jawapan lain? Lawatan dia. Sikit lagi. Berlawan masa. Berlawan masa tak? Bergerak balas. Apa jawapan dia? Ada dekat sini. Yes, good. Jawapan dia kepekatan larutan natrium tiosulfat. Betul. Salin je. Kepekatan larutan natrium tiosulfat. Tapi kalau kamu terlajak tulis perkataan melawan masa, salah. Sebab masa ini merujuk kepada apa masa ni? Yes, dimanipulasi. Bijak pelajar puspen. Okey, cikgu boleh off mic. Cikgu boleh off mic. Okay, thank you so much. Sebab tu kata senang ini. Tapi senang. Allah, cikgu takkan soalan SPM tanya soalan macam ni, cikgu. Ya, dia tanya soalan macam ni. Sebab bila kamu dah betul pun boleh ubah, kamu boleh jawab soalan hipotesis. Itu kisah dia. Lagu ni lagu mana pula Cikgu Nurul? Mai 2 gerah pula macam mana ni? Saya pening cikgu, saya pening. Cikgu takut tahun ni SPM 2021 dia bagi gerah macam ni. Sebab tajuk ini adalah tajuk bab 6 tekatan 5, kadar tindak balas. Bab 6 tekatan 5 ada graf 2. Dia nak bagi kebat pada kamu. Tapi tak apa, insya-Allah sebab cikgu dah terang ni, kalau keluar soalan macam ni, kamu boleh jawab. Cikgu Nurul kata, kalau menerap manipulasi, kalau bertegak ni bergerak bala bangkit. Tapi cikgu nak beritahu itu termaktub kalau graf dia single. Maksudnya graf dia macam ni, graf dia macam ni, graf dia macam ni. Tapi kalau dia mai graf berkembang lagu ni, benda tu dah tak boleh pakai. Tapi bangkit boleh pakai. Bangkit masih sama. Tang ni. Masih sama. Tapi manipulasi kita tak ambil masa dia. Kita ambil di graf. Dekat graf tulis ini. Cikgu nak tengok kebijaksanaan pelajar puspen. Apa jawapan dimanipulasi? Manipulasi. Sorry, no. Bukan manipulasi. Bergerak balas dulu. Good. Yes, good. Sana, cikgu tunggu nak. Isi padu gas. Jangan malas tulis semua. Hidrogen, struk, sentimeter padu. Salin semua. Okey, siapa nak cuba dimanipulasi? Jenis logam. Siapa tadi sebut? Nama siapa tadi? Jenis logam? Kamu jawab tadi jenis logam kan? Okey, cikgu nak buat lah. Pelajar yang jawab tadi tu, pelajar yang bijak. Cikgu puji sekejap. Kamu pelajar yang bijak. Alright. Cikgu buat dah. Jenis logam. Boleh tak kalau pelajar lain bijak? Siapa tahu jawapan lain? Cikgu nak puji. Kamu sebut je. Kalau yang betul tu cikgu akan sebut jawapan yang betul. Jadi bahan. Lagi? Yes. Jenis bahan. Yes, good. Cikgu dengar seorang pelajar sebut tadi. Logam X dan logam Y. Anda bijak. Cikgu dengar tadi seorang pelajar sebut. Cikgu dengar. Logam X dan logam Y boleh juga. Ataupun jenis logam.
Okey, cikgu harap kamu faham lepas ni. Clear nah? Clear nah? Okey. Okey, good, clear. Tapi ada pula tiba-tiba soalan pemboleh bubar dimalarkan. Allah, cikgu mana saya tahu cikgu apa yang dia samakan dalam eksperimen ni. Cikgu nak bagi tips. Dimalarkan dia adik-beradik, cikgu nak habaq lah. Kita bagi jawapan dia sama, bukan sama, hampir sama. Okey, buat anak panah dengan dimanipulasikan. Okey, tengok tips cikgu. Kita samakan objek dia. Kita samakan objek dia. So kita buat garisan, garis, sini P, sini O. Habaq kat cikgu. Apa objek tadi? Apa objek dia? Good, logam. Pandai, logam. Agak-agak apa cikgu nak buh kat depan? Logam. Good. Ya Allah pandainya. Jisim logam. Yeah. Okey. Pandailah. Pandai. Maksudnya, kalau bila dimalarkan, itu adalah tips sebenarnya, teknik menjawab. Dimalarkan, dia mesti tengok dekat pemboleh manipulasi. Maksudnya, logam, dia guna logam X, dia guna logam Y. Sat, apa benda yang cikgu jumpa ni? Barang depan cikgu ni. Sat, nak tunjuk juga. Okey, dia guna logam X, dia guna logam Y. Okey, sorry. Logam X dan logam Y. Tetapi, jisim dia, berat dia sama. Jisim logam sama. Tapi dia guna dua logam yang berbeza. Itu maksud dia. Kita samakan jisim dia. Okey, seterusnya. Pandai pun kamu ni. Nampak tu? Jawapan kat sini cikgu dah bagi. Jisim logam boleh, saiz logam pun boleh. Alright. Penat tak belajar dengan cikgu? Tak. Okey. Cikgu cuba slow tapi Cikgu Nabila kalau cikgu tak sempat buat eksperimen, cikgu minta maaf sebab cikgu rasa cikgu nak tumpukan dekat bahagian A ni dulu. Sebab kalau kita tengok pun kalau orang lain pun teknik menjawab untuk bahagian A ni memang kena perlukan 2 jam. Tak apa ke Cikgu Nabila kalau tak sempat? Saya nak bagi dia pendapat betul-betul untuk bahagian A. Sebab bila bahagian A ni hebat, untuk eksperimen tu dia boleh buat dengan mudah. Okey, saya cuba dah. Cikgu cuba. Alright, seterusnya. Saya perlu ni. Saya apa ni? Wih, 11 suku dah. Besarnya. Okay. Ini apa pula? Cikgu Nurul. Dalam SPM nanti, dia suruh kita lukis graf tau. Jadi, cikgu nak beritahu, nota cikgu ni, teknik cikgu ni sangat membantu. Bila kamu dapat kata soalan, kamu boleh buka tips-tips cikgu ni. Okay. Bila dia suruh lukis graf, lukiskan garis lurus. Soalan dia. Bila suruh lukiskan graf, kamu tulis, kamu gariskan keyword dia. Kalau disuruh lukis garis lurus, pastikan anda melukis pakai pembaris. Kalau anda tak pakai pembaris, memang dia tolak terus markah. Dia reject terus. Dah ada titik tu salah. Lepas tu dia reject sebab garisan kamu tak lurus. Tetapi kalau soalan tanya SPM, lukiskan graf, bukan graf, dia minta lukis graf. Bila dia minta lukis graf, bila soalan kata lukiskan graf. Jadi graf itu sama ada lurus atau lengkung. Nak tahu dia lurus, bila kita tengok titik tu, kita try pakai pembaris, straight lah, kita pakai pembaris. Sana. Okay, sorry. Kalau kita sambung titik tu, alamak pakai pembaris, terletak pembaris, cikgu tak kenalah dekat pembaris. Angkat pembaris tu keluar, pakailah tangan. Memang pakai tangan. Draw pakai tangan. Okay. Cikgu nak beritahu. Katalah kamu plot titik. Saya plot tang ni. Tanda titik, kamu buat X. Tanda titik X. Tips untuk tahun ni. Kamu sambung pada titik sahaja. Jangan lajak. Nangak graf ni, dia lajak. Siapa suruh dia lajak? Sebab dia kat sini, kecuali kalau dia ada macam ni. Kita boleh lajak sampai situ. Tetapi kalau kamu plot titik, tak ada. Kamu ambil garisan, kamu sambung. Stop sampai situ. Jangan lebihkan. Salah. Clear? Cuba nak kamu clear. Tapi kalau ada titik kat sini, sambunglah sampai habis.
Okey, itu adalah tips. Okay, kemudian dia suruh buat lukis histogram. Allah, ni pening kepala ni, cikgu bagi latihan tu B. Lukiskan histogram lagu mana? Buka nota cikgu tadi. Histogram memang selalunya graf dia mesti sama jarak, sama besar, sama lebar. Dan juga dia rapat-rapat. Selalunya soalan tanya variasi. Lukiskan graf palang variasi selanjar. Lukis rapat-rapat. Kalau dia kata lukiskan variasi tak selanjar. Lukis dia kena jarak-jarak. Ini kita panggil bukan histogram. Ini kita panggil carta bar. Carta bar memang ada jarak-jarak. Dan kalau kata gambar pita detik pun sama macam ni. Jadi benda ni tips ni buka lah. Bila mai soalan buat graf, cikgu nak beritahu soalan graf memang keluar. Soalan graf memang akan keluar tetapi tak tahu keluar yang mana. Mungkin keluar yang A, mungkin keluar yang B, mungkin keluar yang C, mungkin keluar yang D. So, kita tak tahu tengok macam mana. So nak beritahu soalan graf memang keluar. Ada soalan tak tang ni? Tak ada nah? Okey, tak ada? Okey, kamu boleh kalau sudah ada soalan, Cikgu Nabila boleh je on mic bila-bila saja, okey? Boleh interrupt, boleh ganggu saya. Okey. Ini yang ni cikgu nak kamu betul-betul ambil tips. Cikgu nak bagi tips yang sangat mudah. Supaya lepas ni pelajar-pelajar Puspen dia boleh jawab soalan graf. Lepas tu bila dia tanya soalan graf, dia akan tanya soalan hubungan. Itu confirm dia akan tanya soalan hubungan. Tapi banyak pelajar sebenarnya tak boleh jawab. Tak tahu pasal apa. Okey, contoh graf ni. Okey, tengoklah. Tengok betul-betul. Habaq kat cikgu. Boleh on mic Sat. Saya perlukan bantuan anak murid. Habaq kat cikgu, apa yang cikgu perlu label dekat graf ni? Huruf apa? M? M dengan? M dengan? Good. M yang mana habaq kat cikgu? M. Okay. Good. B? Ketinggian. Good. B ketinggian anak benda. Okey, cikgu boleh tutup mic. Okey, baik. Alright, thank you kerana bantu cikgu. Itulah yang kamu kena buat masa SPM. Dan kamu boleh label ini M dengan B sebab graf ini bukan dua nah. Kalau graf tu dua, kamu jangan label M di situ. Itu tips. Okay. Mesti kamu terror lepas ni kalau buat soalan. Dia suruh lukis. Dia kata, nyatakan hubungan. Di antara, soalan tanya SPM ni. Nyatakan hubungan di antara ketinggian anak benih dan masa. Mas cikgu nak habaq. Hafallah tips cikgu ni sampai bila-bila. Tengok, kamu salin. Cikgu saja nak suruh kamu tulis. Salin, tips cikgu. Semakin. Salin. Walaupun dah ada salin. Bertambah. Okey. Gariskan. Macam tu. Lepas tu bawah ni kamu pilih M. Koma. Tak koma pun tak apa. Semakin. Okey. Ingat cikgu Wana? Bertambah ataupun berkurang. Bertambah atau berkurang. Gariskan lagi B. Okey. Tengok cara cikgu buat. Semakin bertambah masa. Sebab M ni masa. Semakin bertambah masa, kita tengok graf ni. Graf ini semakin meningkat. Bila semakin meningkat, buat anak panah dia, oh ni meningkat cikgu. Jadi kat sini, kita pilih meningkat. Jadi, semakin meningkat ketinggian anak benih. Itulah jawapan dia. Cikgu ulang balik. Semakin bertambah masa, semakin, nampak graf kita meningkat kan? Meningkat ketinggian anak benih. Okay. So, cikgu nak cuba test satu soalan. Cikgu nak test, cikgu nak bagi kebat. Cikgu nak test satu soalan. Okay. Cikgu harap anda bersedia. Cikgu bagi whiteboard satu. Okay. Okay, ready ya? Ready? Cikgu nak test soalan. Okay. Cikgu cabar pelajar-pelajar Puspen. Cikgu cabar ya.
Okey, cikgu nak dengar jawab pelajar yang berani nyatakan hubungan di antara suhu dan masa. Siapa berani jawab? Semakin lama masa yang diambil, semakin Semakin? Boleh tak kalau seorang yang jawab? Semakin? Semakin bertambah masa semakin meningkat. Okay, very good. Kalau nak tambah perkataan yang diambil boleh, tak diambil boleh, tapi pemeriksa akan tengok masa ada, suhu ada. Dia tak boleh terbalik. Kalau kamu terbalik, kamu bubuh B dulu, salah. Dia kena bubuh M dulu baru bubuh B. Okay. Ini soalan ni, tanya pelajar yang jawab, very good. Tetapi cikgu nak cabar soalan macam ni. Kalau macam ni, apa jawapan dia, Ustaz? Ha? Cikgu nak test. Okay, kita cikgu apa jawapan dia. Okey. Sebab itu cikgu kata kena ingat tips cikgu. Cikgu dah kata ayat pertama jangan ubah. Ubah saja yang sini. So apa jawapan dia? Yes, very good. Semakin bertambah masa, semakin berkurang suhu. Itulah yang selalu pelajar silap. Semakin berkurang masa, semakin berkurang suhu. Mana boleh? So, ini memang wajib jangan ubah ayat yang pertama. Boleh, cikgu harap anda faham dan jelas. Dan soalan yang seterusnya, cikgu, okey. Cikgu harap okey dah? Okey dah ni? Okey, seterusnya. Daripada gambar. Daripada gambar pun kita boleh dapat jawapan pembeli ubah. Okay, tapi yang ni cikgu nak skip sebab soalan ada macam-macam soalan. Okay. Sebab sekarang ni kita baru pembeli ubah ni. Kita tak masuk lagi hipotesis semua. Alright. Ini yang cikgu cakap tadi. Ini yang cikgu cakap tadi. Pembeli ubah mesti ada P dan juga O. Tetapi kalau pepejal, benda yang keras, benda yang pepejal, selalunya pemboli ubah P dia adalah jisim, kehadiran, ketebalan, panjang, jenis. Semua ini kita panggil parameter ataupun P. Ataupun P. Kamu kena mahir. Kalau cecair, kita tak sebut ketebalan cecair ya. Jadi kita sebut isi padu. Isi padu, kepekatan. Slide nampak cikgu? Nampak. Okey, tetapi kalau gas, kita tak sebut ketebalan gas. Kita tak sebut panjang gas. Kita sebut selalunya isi padu gas ataupun kadang-kadang kita sebut bilangan. Bilangan gelembung gas. Selalunya macam itulah. Kalau gas, siapa sebut larut, kalau siapa sebut kepekatan gas pun salah. Jadi benda ni kamu kena mahir. Okey? Baik, kita tengok hipotesis. Jadi hipotesis ni tak ada masalah dah. Sebab kita hanya boh saja PM kita. Kita hanya boh saja PV kita. Kita nak jadi masalah macam mana? Gatal pula muka. Cepat lah. Dah pegang kat dia. Okey. So tak ada masalah. Jadi tips ada kat kamu. Pemboleh ubah kita boleh letak jika maka. Ataupun semakin-semakin. Ataupun kita letak berbanding. Nombor 3 ni biar Ustaz. Jangan tengok, jangan pening. Takut pening. Cikgu nak tunjuk contoh. Selalunya pelajar guna, cikgu saya sukalah guna jika maka. Ikut kamu. Ikut kamu. Tapi cikgu nak beritahu lah. Dalam SPM, jika dengan maka ni bukan ada markah pun. Dia tak ada markah. Yang ada markah adalah PM dengan PB. Ayat kamu kaitkan PM dengan PB, ada markah lah. Tapi bukan syarat dia jika maka. Semakin-semakin tu bukan syarat dia. Okey. Sebab tu tadi cikgu pulun ajar PM PB. Cikgu pulun ajar kamu sampai faham. Sebab itu penting dalam hipotesis. Ya Allah. Atasnya. Okey, seterusnya.
Cikgu Nurul, macam mana saya nak kuasai hipotesis? Saya ni lemah lah cikgu hipotesis. Ya, mulai hari ini, mulalah tengok-tengok balik semua eksperimen dalam tingkatan 45. Tanya cikgu kamu, "Cikgu, kami nak senarai eksperimen tingkatan 45, cikgu boleh tak?" Pasalnya, nanti cikgu beritahu. Okey. Dia bagi ayat. Dia bagi jadual. Siapa boleh bantu cikgu? Apa PM dengan PB dia? Masa tu apa? Okay, good. Set pelan-pelan lah. PM. Isi padu dia apa? Okey, tengok lah. Tengok. Ingat Ustaz, boleh tak kamu conteng kat kertas? Masa dia PM, isi padu dia PB. Conteng kat kertas tak? Conteng. Masa PM, isi padu adalah ni. Soalan tak ada cikgu tahu, tapi kamu conteng kat kertas PM masa. Okey. Cia tengok. PM dia bertambah ke kurang? Bertambah. Masa isi padu dia? Okey. Cia kamu guna ayat mana kamu nak ambil? Pilih 1, 2 ke 3? 2. Okey, jom kita cuba dekat nombor 2. Nombor 2 nak? Okey, 1, 2 mula. Semakin bertambah? Isi padu? Yes. Boleh tak nak guna jika maka? Sesuai tak? Boleh tak jika maka? Tak sesuai. Okey, mari kita cuba jika maka. Jika masa bertambah, maka ya, nampak tak? Dua-dua boleh, tetapi yang paling best guna apa? Yes, paling best, paling sesuai adalah semakin. Jadi lepas ini, kalau soalan tanya hipotesis, kamu boleh pilih nombor 1, pilih nombor 2, nombor 3 ni nak pilih waktu bila cikgu? Ustaz nak tunjuk. Bila dalam keadaan kamu pening kepala. Nak guna mana ni jika ke semakin? Mai nak tunjuk soalan dia. Mai nak tunjuk soalan. Ni tak mau. Hat ni. Cikgu cerita. Ini paku besi. Ini paku keluli. Paku besi ni dimasukkan ke dalam. Okey, boleh on mic cikgu? Saya perlukan respon pelajar. Dimasukkan dalam apa? Water. Water dalam bahasa Melayu? Air. Cikgu nak beritahu, bila keluar soalan di tepi ini, tolonglah conteng PM, PB. Siapa nak bantu cikgu PM dia apa? Jenis paku. Ya Allah, bijaknya. Jenis paku. Tapi kan ada jawapan lain lah. Jawapan lain apa yang boleh? Jenis bahan. Jenis bahan. Bahan lain. Apa dia? Jenis bahan. Beka. Pelajar Puspen, cikgu ajar tadi kalau manipulasi kita boleh tuliskan bahan yang berlainan. Apa dia? Paku besi, paku keluli. Ya, cikgu itu jawapan dia. So jenis paku ataupun paku besi dan Paku keluli. ya, keluli. Alright. PB apa dia? PB, bergerak balas. Okey, saya kena abang Sat ya. Bila dia masuk dalam air selepas 3 hari, mana berkarat cepat? Good. Cikgu conteng nah. Ni berkarat. Keadaan waktu yang diambil. Okey. Yes, PB adalah keadaan paku. Wow. Okey. Pandainya kamu. Pandailah. Patutnya tak payahlah panggil cikgu dah, pandai dah. Okey, keadaan paku. Tapi siapa tahu jawapan lain? Cikgu nak bilang ayah. Siapa tahu, cikgu nak abang Sat, dengar ni. Bila PB, kamu jangan sebut langsung bika. Guna juga paku, tapi apa paku? Depan dia. Pengaratan. Boleh juga. Okey, boleh.
Baik. So, dengar ni. Bila keluar soalan ni, ui, kamu ambil nak panah, tarik dia. Jadi apa ni? Lepas 3 hari jadi apa? Berkarat. Aku berkarat. Yang ni? Tidak berubah. Ya, paku tidak berubah. Ada malu guys. Tidak berkarat lah, Nah. Okey, boleh tutup mic. Okey, tutup mic cikgu, boleh? Baik. Sebenarnya, bila kamu dah conteng macam ni dalam kamu punya soalan, dalam ni semua jawapan ada dah. Hipotesis, pemerhatian dan juga hipotesis dan pemerhatian. Okey. Tengok cikgu buat. Hipotesis, macam mana kamu nak buat jika? Macam mana? Jika paku besi. Macam mana tu? Okey, jika tak boleh. Susahlah cikgu jika maka. Jika paku besi dimasukkan dalam air, maka dia akan berkarat. Bolehlah. Kalau semakin boleh tak? Semakin paku besi dimasuk, tak kenalah semakin cikgu. Bila kita rasa ayat kita tak kena, kita gunalah ayat yang ketiga. Tak payahlah jika, tak payahlah semakin. Tengok cara cikgu jawab. Kita terus tulis. Paku besi. Okey. Paku besi. Kita paku besi ya. Paku besi berkarat berbanding paku keluli tidak berkarat. Simple saja. Ataupun paku keluli tahan karat berbanding paku besi pun boleh. Maksudnya kita buat perbandingan. Hisham lebih handsome daripada Abu. Sorry Nah, kalau dalam ni ada nama Hisham dengan Abu. Okey. Ali lebih handsome berbanding Ahmad. Muiz lebih smart daripada Izul. Contoh. Tu contoh. Kalau nama ada kena tu kenalah. Jadi itu tak ada jika dengan maka. Tapi dia hanya cerita balik apa yang dia nampak. Jawapan kamu tadi tu, kamu boleh tulis dalam hipotesis, kamu boleh tulis dalam pemerhatian. Tak ada masalah. Sebenarnya tips dia nak cikgu dah habaq no. Jawapan hipotesis dengan pemerhatian boleh salin balik. Itu tips sebenarnya. Cikgu buat dekat student cikgu. Hampa salin balik hipotesis tu. Sebenarnya itu adalah jawapan kepada pemerhatian. Sama saja. Sebab dalam hipotesis dengan pemerhatian kena ada PM dan juga PB. So jawapan ini yang paling tepat dia kata paku besi lebih mudah berkarat daripada paku keluli ataupun berbanding. Boleh juga. Ataupun paku keluli, kita nak sebut paku keluli dulu. Lebih tahan berkarat dari paku besi. Faham ke? Cuba buka mic. Faham ke? Alhamdulillah faham. Ya Allah 11.35. Rasanya tak ada 11.45 ni. Pemerhatian. Cikgu dah habaq. Pemerhatian sebenarnya pelajar-pelajar postband memang boleh salin balik hipotesis. Cikgu cakap secara ikhlas. Boleh. Hampa nampak apa? Itulah sebenarnya hipotesis. Itulah sebenarnya pemerhatian. Tetapi dia trik kat kita. Kadang-kadang dia tanya, apakah pemerhatian pada rajah A? Maksudnya kamu kena habaq pasal A saja. Jangan duk habaq pasal B. Tetapi kalau dia kata, apakah pemerhatian pada B? Cerita dah pasal keluli saja. Tetapi kalau kamu buat ayat, salin balik hipotesis, jawapan kamu tu confirm betul. Sebab dalam ayat kamu, ada pasal paku besi, ada pasal paku keluli. Walaupun soalan tanya pasal paku keluli. Sebab kamu dah bubuh dua-dua dalam hipotesis, kamu bubuh dekat pemerhatian. Jawapan kamu betul juga. Percaya je cikgu. Percaya je cikgu. Okay, so cikgu nak berkata yang itulah. Secara ringkas pemerhatian. Okay, Nah. Okay, contoh pemerhatian ni. Cikgu tak mau tunjuk ni sebab nanti kamu akan jadi pening. Kita nak bagi simple saja hari ni. Kita nak santai. Cikgu tengok klien cikgu. Tapi tengok klien cikgu ni pun pandai sebenarnya. Lain macam pandai dia. Okay. Macam dah bersedia nak SPM ni. Cikgu nak test satu soalan.
Hai, apa Cikgu Nurul ni saya tak faham. Tak apa. Kita tengok macam cikgu nak terang. Cikgu cerita dalam bahasa Kedah yang mudah. Ni, kita ada asid tau. Atas ni kita buat asid. Bawah ni kita buat asid. Atas ni kita buat asid. Nama dia asid tu nak sebut susah. Asid hidroklorik. Yang bawah ni pun kita buat asid. Asid hidroklorik. Isi padu dia sama weh. Isi padu dia sama. Maksud dekat sini, apa yang kita samakan adalah isi padu asid hidroklorik. Kamu pun contiang lah bawah ni. Oh, sama dia adalah P malar dia. Oh, tak apa, contiang lah cikgu. Isi padu. Ini cikgu nak bayang lah. Cikgu ni student. Cikgu jawab dalam peperiksaan. Oh, isi padu asid. Sorry nak tulisan buruk. Nak cepat. Masa nak habis ni. Okey. Isi padu asid hidroklorik. Lepas tu cikgu dulu kata, bahan yang kita ubah, itu adalah manipulasi. Yang kita ubah tu manipulasi. Kita pun cari dalam gambar ni. Oh, atas ni dia guna logam L. Logam lah metal tu. Oh, bawah ni dia guna logam M. Maksudnya, pembalik ubah yang dimanipulasi. Okey, bantu cikgu on mic. Apa jawapan pembalik ubah dimanipulasi? Logam. Jenis logam. Very good. Jenis logam. Ataupun? Tengok, dia masih guna lagi jenis bahan. Ataupun logam? Yes, good. Logam L dan logam M. Bukan Y lah. Logam M, logam L dan juga logam M. Cikgu nak kamu latih jawab macam ni. Sebab ada sebab lah. Logam L dan logam M. Okey, boleh tutup mic. Okey, Cikgu Nurul pun dah tulis jawapan. Cikgu Nurul, tarik anak panah saja nak senang nak bagi Cikgu Nurul faham. Okey, dah siap dah PM. Bergerak balas, Cikgu Nurul tarik bawah. Turun bawah. Cikgu Nurul turun bawah. Turun. Sebab ini akan bagi jawapan untuk PB. Nak tengok apa ni? Dia pun letaklah dalam gas, dalam asid. Kalau kamu buat eksperimen, kamu akan dapat. Dia letak dalam asid, tu dia keluar gelembung gas. Keluar apa? Gas. Gas itu, udara itu akan keluar. Keluar kat sini. Keluar. Mana nak tahu soalan ni keluar SPM kan? Keluar soalan ni kan, kamu kenyih. Keluar. Gas ini akan masuk dalam air. Air ni asal dia sama banyak. Tapi bila gas ni ada, air tu akan naik. Naik. Okey? Air akan naik. Sebab apa? Dekat ruangan ini akan diisi dengan gas. So, atas pun ada gas, bawah pun ada gas. Habang kat cikgu. Yang mana gas lagi banyak? 2A ke 2B? 2A. Soalan cikgu, gas mana lebih banyak? 2B. Good, 2B. Good, 2B. Thank you. Sebab cikgu bagi teknik menjawab, ramai pelajar sekolah biasa dia jawab, cikgu 2A banyak gas. Sebab mata dia telah tertipu dengan air ni. Itu yang cikgu nak beritahu. Jadi, mata kita nampak adalah kita panggil gas. Inilah dia PB. Tolong cikgu. Apa jawapan PB? Isi padu gas. Very good. Pandainya. Ya Allah. Pandainya, ya Allah. Bagus anak murid siapa ni? Ya Allah. Anak murid Cikgu Nabila ya. Isi padu gas. Okey. Isi padu gas. Weh, settle lah weh. Settle. Jadi, tengoklah cara cikgu jawab. Logam M. Kita nak jawab hipotesis nah. Saya nak jawab jika boleh tak cikgu? Boleh. Ni cikgu jawab. Jika logam L dimasukkan ke dalam asid, maka isi padu gasnya sedikit ke banyak weh? Sedikit ke banyak? Kurang. Tak. Kita sebut sedikit ke banyak? Sedikit. Yang ni? Banyak. Okey. Cikgu ulang balik. Ini pemerhatian cikgu nak. Soalan tanya, apakah pemerhatian untuk rajah 2A? So jawapan cikgu dah ada. 2A ni logam L. Ni logam L. Jadi
Logam L akan menghasilkan isi padu gas sedikit. Okey, cikgu tanya soalan. Apakah pemerhatian rajah 2B? Siapa boleh jawab? Logam M. Logam M. Logam M. Menghasilkan? Isi padu gas banyak. Very good. Banyak. Lebih banyak. Itulah pemerhatian. Tetapi kalau kamu nak selamat, kamu gabung dua-dua. Tengok cikgu gabung. Tengok cikgu gabung, nah. Kita ambil yang banyak dulu. Tengok, nah. Banyak yang M. Logam M menghasilkan isi padu gas lebih banyak berbanding logam L. Kita ulang balik sama-sama. 1, 2, mula. Logam M menghasilkan padu gas yang lebih berbanding. logam M. Okey, siap. Itulah jawapan untuk pemerhatian dan juga hipotesis. Boleh guna jawapan yang sama. Di mana kita guna hipotesis tadi ayat nombor 3 iaitu berbanding. Kalau kamu nak buat jika maka pun boleh. Jika logam M maka boleh, tak ada masalah. Sebab pemeriksa dia akan bulatkan. Oi, ada logam M dia right. Oh, ada isi padu banyak dia right. Oh, ada logam L dia right. Ada logam M dia right. Oh, isi padu dia banyak. Tadi L tadi isi padu dia sedikit. Dia right. Betul ayat hipotesis. Dia tak tengok pun perkataan jika. Dia tak tengok pun perkataan maka. Okey, cikgu harap pelajar Puspen jelas benda ni. Penting sangat hipotesis. Sebab hipotesis ni dia keluar dekat soalan karangan. Soalan eksperimen. Okey. Kita teruskan. Kita teruskan lagi nak. Kita teruskan, tak kita lajukan. Okey, ni cikgu lajukan. Yang ini ada tak soalan dekat kamu? Tak ada lah pula ini soalan cabaran. Soalan kebat. Kalau boleh jawab lah, cikgu nak tengok. Boleh jawab tak? Okey, nak? Cikgu nak beritahu. Okey, tengok soalan ni. Ni soalan SPM ni. Cikgu terang dulu nak. Cikgu Nurul kata ada gambar boleh bantu kita, betul. Nanti kat sini tengoklah gambar ni apa yang sama. Nanti kamu tengok yang tu. Tengok jadual. Cikgu Nurul kata jadual pun bantu kita cikgu. Sebab dia boleh bagi PM dengan PB. Tapi cikgu nak beritahu alat radas tak boleh PM, tak boleh PB, tak boleh malar. Alat radas tak boleh. Jadi dekat piring Petri ni jangan label. Sebab itu bukan pemboleh ubah. Dia bantu saja. Okay, clear. So, terus label kat sini PM dan sini PB. Okay, label. Sebab dalam pemerhatian, cikgu dah beritahu jawapan dia boleh guna PM dan PB. Dia macam hipotesis. Tak payah pening-pening. Okay, senang. Tapi dia tanya pada piring Petri J. Maksudnya boleh jawab jawapan ringkas. Jawab untuk J saja. Ataupun boleh jawab berbanding, tambah sikit je, boleh. Okay, cikgu ajar kamu macam mana nak jawab kalau macam ni. Pemerhatian pada piring Petri J. Cikgu dah beritahu, pemerhatian ni apa yang kita nak tengok. Apa yang kita nak tengok. Jadi pemerhatian ni, kamu boleh start dengan piring Petri. Dia nak tengok pemerhatian, jadi boleh sebut PB saja. Ringkaskan. Okay, tengok lah. Mata cikgu nampak, oh dekat J ni, kita nampak bilangan koloni bakteria dia banyak. Jadi, jawapan kamu semudah ABC, jawab salin dahulu PB ni. Masuk. Bilangan koloni bakteria banyak pada piring Petri J. Sebab dia tanya J. Ataupun bilangan koloni bakteria banyak pada ketika nilai pH dia 7 pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah.
Tapi ingat, kalau kamu sebut piring Petri J, dia tak boleh guna dalam hipotesis. Sebab hipotesis hanya boleh guna PM dan PB. Cikgu nak beritahu yang tu saja. Lepas tu ada pelajar jawab pula macam ni. Boleh tak cikgu kalau saya nak buat berbanding macam cikgu ajar tadi? Umum. Boleh. Maksudnya, bilangan koloni bakteria pada piring Petri J paling banyak, lebih banyak, paling banyak ataupun banyak, lebih banyak berbanding. Dia tambah berbanding je. K dan juga L. Cukuplah. Boleh. Sebenarnya jawapan ini tak boleh lagi terima dalam SPM untuk hipotesis. Sebab apa? Sebab dia guna piring Petri. Tapi kalau dia potong piring Petri ni, dia letak perkataan nilai pH. Jawapan ni boleh salin terus dekat hipotesis. Tak ada masalah. Ayat macam nombor 3 tadi. Nah abang yang tu. Ni tips ni. Jadi ingat, pemerhatian dengan hipotesis tu sebenarnya adik-beradik sebenarnya. Okey. Cikgu nak cabar satu soalan. Cikgu nak ubah soalan sebelum kita tutup. Bukan tutup, cikgu nak ni. Cikgu nak test soalan. Cikgu nak ubah soalan. Okey, cikgu nak test. Cikgu ubah soalan. Cikgu nak test soalan J ni. Cikgu nak potong. Cikgu nak ganti dengan ni boleh? K. Siapa berani jawab? Siapa berani? Kita, yes, bilangan koloni. Materia. Pada piring Petri. K. Sikit ke banyak? Sedikit. Kita pergi sedikit. Ulang balik. 1, 2 mulai. Ulang balik sekali lagi. Bilangan koloni bakteria sedikit. Yes. Pada piring Petri K. Berbanding. L dan D. Salah. Pasal apa salah? Sebab L pun sedikit tu. Cukup. Kalau bila dah periksa, alamak, L ni pun sedikit, tak payahlah tambah berbanding. Faham tak? Nampak tak? Dia perangkap kamu. Sebab itu, soalan ini, dia tak tanya pada K, dia tanya pada J. Soalan SBM pun tak susah. Dia akan tanya pada soalan yang memang boleh jawab. Bila kamu jawab K, kamu kata sebab K ni ada 2 jawapan. Bawah pun sikit, bawah pun sikit. Dia akan tanya dekat K lah, dia akan tanya pada J lah. Okay, good. Cikgu faham tapi kamu tak nampak. Bawah pun sikit. Jadi kamu tak boleh buat berbanding J dengan L. Dia kena buat berbanding dengan J sajalah. Sebab J dia banyak. K dia L masih sedikit. Okay. So, seterusnya. Baik. Sebelum kita nak pergi kepada inference. Apa mula-mula cikgu kena buat? Beritahu cikgu. Dapat soalan ni. Okay, boleh on mic. Good. PM ke mana? PM kita drop. Good. Cikgu nak. Okay. Baguslah kamu. Sebab apa cikgu kata bagus? Sebab kamu tak jawab PM rod. Tapi kamu jawab jenis rod. Sebab kamu tahu PM kena ada P dengan O. Di mana O dia adalah rod, P dia adalah jenis. Very good. Pelajar yang jawab tu memang pandai. Lagi? PB? Masa yang diambil. Yes. Dalam periksa jangan tinggal satu perkataan. Baca semua? Masa yang diambil. Yes, very good. Pelajar-pelajar Puspen. Macam ni cikgu nak. Yes. Baik. Jadi soalan ini tak boleh guna semakin-semakin sebab X, Y, Z bukan semakin-semakin. Kalau dia nombor 1, 2, 3, 4, kita boleh guna semakin. Jadi ayat nombor 1 memang tak boleh guna. Okay, soalan sekarang, cikgu tak tanya soalan lagi. Cikgu baru kata apa yang kita kena keluarkan daripada sini. So, settle. So, cikgu nak tanya, apa jawapan lain bagi PM? Yes, good. Rod, X. Rod, Y. Dan? Yeah, good. Cikgu nak yang ni sebenarnya. Sebab sekali lagi, yang inilah yang akan bantu kamu untuk jawab dia punya bergerak balas. Hipotesis. So, kita kena sebut rod Y, rod X dengan rod Z. Okay. Settle. Baik. Soalan dia.
Soalan dia tengoklah. Nyatakan satu pemerhatian di root Z. Dia nak Z saja. Jadi kamu kena start dengan ayat dia mesti PB. Apa PB kita? Okey. Boleh tak sebelum kita jawab soalan, cuba tengok data, yang mana paling cepat? Yang paling cepat? Z. Okey, nampaklah Cikgu Conteng. Tengoklah Cikgu Conteng. Cikgu Conteng, ini paling cepat. Yang mana paling lambat? Paling lambat. Okey, sambung jawapan pemerhatian. Baca. Cikgu, cikgu tunjuk nak panah, kamu baca dah. Okey, tu jom mula. Saya yang diambil. Tekan jatuh. Bagi berbanding. Very good. Sekali lagi 1, 2, mula. Bagi root paling berbanding. Yes. Jawapan kamu tadi boleh guna untuk hipotesis. Lengkap. Okey, cikgu rasa kamu faham ke dah? Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, cikgu tak mengguna. Okey. Dan sebelum kita nak dua yang terakhir, inference dengan DSO. Cikgu Cikgu Nabila kan? Ya. Tak apa ke hari ni memang tak sempat lah nak ajar soalan eksperimen. Cikgu nak terangkan DSO dengan inference ni. Tak apa ke? Okey, Puan, tak apa-apa. Sebab saya slowkan. Tapi nanti slide untuk eksperimen tu saya bagikan dan saya akan bagi video rakaman saya. Boleh? Okey, boleh. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok video rakaman cikgu untuk soalan eksperimen. Cikgu akan buat video khas untuk kamu. Boleh? Okey, soalan eksperimen. Sebab cikgu nak kamu dapat sesuatu hari ni. Impak dia. Okey. Sebab cikgu cakap tu serang, ini paling slow teknik menjawab yang cikgu buat. Kan? Okey. So, inference. Inference ni nak habaq inference ni ramai pelajar SPM bila kita buat analisis data, dia tak boleh jawab. Tak tahu pasal apa. Math nak habaq. Inference ni, kalau kita tak tahu sebab, contohnya, cikgu bagi contoh analogi lah. Abu gemuk. Itu pemerhatian. Abu gemuk. Abu gemuk, itu pemerhatian. Itu pemerhatian. Kerana, dia bagi sebab. Kerana Abu kuat makan. Abu suka makan ayam hari-hari. Kerana Abu suka makan lemak kambing. Lemak lembu semualah. Sorry, ada tak nama Abu sini? Minta maaf kalau ada nama Abu. Itu contoh je. Okay? Contoh lagi apa? Cikgu bagi contoh dalam keadaan kehidupan seharian kita supaya kamu boleh masukkan dalam sains kita punya aplikasi dalam sains. Contohnya, kipas itu masih bergerak walaupun kita tutup suis. Itu pemerhatian. Kipas itu masih bergerak walaupun suis telah ditutup. Itu pemerhatian. Inference, dia tanya soalan inference. Kamu kena tambah kerana. Sebab dia. Sebab itulah ramai yang tak boleh jawab. Sebab itu yang ramai. Sebab apa? Itu yang menyebabkan ramai tak jawab. Jadi sebab itu kita kena tahu, kita kena pandai, kita kena ada ilmu sains. Baru kita boleh jawab inference. Kerana kalau kipas tadi bergerak, siapa tahu? Siapa boleh jawab sebab apa? Kenapa kipas masih bergerak walaupun kita tutup suis? Siapa boleh jawab memang pandai. Kalau cikgu ada kat situ, cikgu bagi hadiah dah. Dia start dengan huruf, cikgu jangan tolong tau. Dia start dengan huruf I. Kerana ia ingin berhenti. Tak belajar lagi. Sorry. Sebab dia ada satu istilah kita panggil inersia. Sorry, tak belajar lagi. Okey, tak apa. Jadi nampak tak bila cikgu kata tak belajar lagi, maksudnya pelajar tak boleh jawab.
Jadi sebab itu the inference ni sebenarnya ramai tak boleh jawab. Tetapi main nak habak. Okay, saya banyak lah. Habak no. Inference ni pelajar cikgu boleh jawab pasal apa? Pelajar lain boleh jawab pasal apa? Sebab inference jawapan dia ada dalam soalan tetapi ada pelajar dia tak reti nak cari. Itulah teknik menjawab. Tang mana jawapan ni cikgu kami cari tak jumpa. Mas cikgu nak habak. Cikgu bagi analogi nah, analogi dulu. Ini memang cikgu memang orang kata sentuh kamu memang bagi clear. Okay. Macam ni cikgu bagi contoh soalan. Ni khas untuk kamu. Ada rod kaca. Ni rod kaca nah. Tak apalah Lita ni, tak apalah cikgu ni. Cikgu buat. Okay. Ini rod kaca. Ni nak bagi analogi dulu. Ini pula adalah rod cuprum. Ada Swiss ni. Patutnya ada Swiss apalah. Okay, ni rod cuprum. Kalau secara logiknya, rod kaca dengan cuprum, yang mana akan mentol akan menyala? Okay, good. Cuprum. Okay, baik. Dapat cikgu, tutup mic, cikgu akan cakap seorang-seorang. Okay. Rod cuprum. Tapi dalam SPM, dia akan tanya, dia akan bagi ayat lah. Bla 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 bla. Okay, okay. Tapi cikgu tak mau beritahu ayat tu. Tapi sebenarnya dalam ayat tu ada jawapan. Okay, cikgu nak beritahu apa dia sebab dia. Okay, macam ni. Okay dah. Rod kaca, rod cuprum kita tahu itu adalah manipulasi. Okay. Bergerak balas dia adalah nyalaan mentol. Tengoklah. Bergerak balas dia. Nyalaan mentol. Ni kamu buat macam biasalah. Ini yang kita nampak. Tapi dalam ayat itu, dalam ayat soalan, tiba-tiba dia beritahu. Rajah menunjukkan kereaktifan logam bagi bahan. Kereaktifan, bukan, kekondaksian elektrik. Okay, dengar cikgu ulang balik. Rajah menunjukkan kekondaksian elektrik bagi dua bahan yang berbeza. Ini soalan dalam ayat, cikgu tak buat. Tetapi dalam ayat tu ada satu perkataan tu, kekondaksian elektrik. Kekondaksian elektrik itu sebenarnya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu conteng kat bawah ni. Okey. Lepas tu cikgu conteng PM. PM kamu tahulah kan? Rod kaca dan rod cuprum ataupun jenis rod. Ni macam biasalah kamu buat. Ataupun P malar. P malar dia, yang sama ni, bilangan bateri. Ataupun tadi cikgu bagi tips, dia boleh adik-beradik dengan manipulasi. Kita panggil, kalau sini jenis rod, kat sini kita jawablah saiz rod. Boleh. Settle semua ni. Kamu pun jawablah hipotesis. Hipotesis dia apa? Rod kaca tidak boleh menyalakan mentol berbanding rod cuprum. Ataupun hipotesis dia, rod cuprum boleh menyalakan mentol berbanding rod kaca. Pun dah siap. Tetapi lepas hipotesis, lepas pemerhatian, dia tanya soalan inference. Berikan inference anda. Berikan sebab anda. Jadi cikgu nak bagi tips. Inference start dengan huruf I, kamu jawablah inference start dengan huruf I juga. Start dengan huruf I juga. Ini kerana. Ini tips. Ini kerana. Cikgu tak maulah kamu jawab untuk menggaji hubungan. No, inference start dengan huruf I, ini kerana. Ini kerana apa? Kenapa rod cuprum mentol menyala? Kenapa rod kaca mentol tak menyala? Ini kerana jawapan dia ada dekat sini. Jawapan dia ada dekat sini. Siapa boleh jawab? Ini kerana, siapa nak kena jawab? Ini kerana? Dah, cikgu nak kamu jawab tu, kamu relate dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Gabungkan. Ini kerana rod cuprum boleh. Ini kerana rod cuprum boleh distribusikan. Yes, cikgu dengar ada seorang pelajar jawab. Sangat jelas.
Ini kerana rod kuprum boleh mengkondaksikan elektrik. Very good. Very good. Okay. Good. Tapi cikgu nak habaq lah, ada 2 jawapan. Satu lagi. Ini kerana rod kaca. Jawab je dapat main kapur. Mengalihkan elektrik. Rod kaca tidak boleh kandungkan elektrik. Yes, very good. Ini kerana rod kaca. Punya apa? Saya. Oh, sorry. Masa habis ke? Oh, tak apa ke cikgu terlanjut sikit? Tak apa kan, tak apa. Boleh. Tak apa ke cikgu? Sikit lagi. Okay, so jawapan dia, ini kerana rod kaca tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Maksud dia, inference ni, dia boleh bagi 2 jawapan. Jawapan rod kuprum boleh, jawapan rod kaca boleh. Tapi kenapa pelajar tak boleh jawab soalan ni dalam SBM? Sebab dia tak tahu nak cari perkataan kokondaksian elektrik ni tang mana. Selalunya ada dekat soalan, dekat ayat nombor 1. Carilah. Okay, tak percaya, Mai tengok kat sini. Mai nak tunjuk. Kita test. Alamak, dia SO pula. Okay. Alright. Oh, cikgu tak bagi soalan ni. Inference. Okay, cikgu tambah ayat satu. Cikgu buat ayat. Okay, tengok cikgu nak test. Raja menunjukkan pertumbuhan bakteria. Okay. Pertumbuhan bakteria bagi nilai pH berbeza. Okay. Cikgu nak beritahu dalam ayat ini ada inference. Kamu rasa di mana inference cikgu yang cikgu kena ambil? Pertumbuhan bakteria. Very good. Pertumbuhan bakteria. Jadi, tengoklah ayat cikgu. Nyatakan satu inference bagi eksperimen ini. Ingat, dia adalah sebab tadi. Sebab pemerhatian tadi. Tadi kamu jawab dah pemerhatian. Kamu jawab tadi, pemerhatian dengar ni. Kamu jawab tadi, bilangan koloni bakteria bagi piring Petri J banyak. Okay. Ini kerana, sambung. Ini kerana? Ini kerana pertumbuhan bakteria. Sikit lagi. Ini kerana pertumbuhan bakteria lebih banyak koloni. lebih banyak pH. Ini kerana pertumbuhan. Okay. Nak habaq lah. Kalau kita kenapa nasi lemak? Kenapa sini. Kenapa kalau badan kita mandi pakai sabun tak busuk? Kenapa badan kita tak busuk tapi kalau kita tak sabun dia busuk? Sorry, kalau kita sabun, badan kita tak busuk. Kalau kita tak sabun, badan kita cepat bakteria mai. Maksudnya bakteria tu dia aktif tak masa ni? Okay, cuba guna perkataan tu. Ini kerana lebih aktif pada nilai pH. Ya, 7. Siap. Ini kerana pertumbuhan bakteria lebih aktif pada nilai pH 7. Itulah sebab dia. So dah dapat perkataan tu dekat sini, dekat soalan. Sebab cikgu tak bagi soalan kat sini. Jadi ingat, inference kena ambil daripada soalan. Tapi kalau nasib kamu tak baik, dia tak bagi dalam soalan, dia suruh fikir sendiri, kamu kena jawab. Tapi kalau kamu buat banyak latihan, memang boleh jawab. Okay, tak apa. Yang ni, yang terakhir untuk hari ini. Sebelum kita tutup, terakhir definisi secara operasi. Jadi pagi ni kita memang menguasai kemahiran bahasa sains. Yang inilah cikgu nak habaq daripada Malaysia dia hanya 30% tak silap cikgu yang betul jawab definisi secara operasi. Ramai salah. Padahal senang sangat. Senang sangat. Okey, pegang kata-kata cikgu dulu. Syarat dia 3 saja. Yang pertama, kehendak. Tak apa, dengar dulu. Ini syarat pertama. Syarat kedua, penghubung. Syarat ketiga, PB yang kita nampak.
Contoh tadi, nyalaan mentol. Betul. Tapi kalau kamu letak kekondaksian elektrik, salah. Kalau kamu letak pertumbuhan bakteria, salah. Kalau kamu letak luas kawasan jernih, betul. Kalau kamu letak kekeruhan bubur nutrien, betul. Jadi nampak, PB tu yang kita nampak dengan mata, hasil eksperimen. Benda yang tak nampak, jangan letak dekat DSO, dia salah. Okey, 3 syarat saja. Tengok cikgu buat ayat ni, yang pertama. Soalan tanya macam ni. Tengoklah, soalan dia tanya macam ni. Cikgu buat teknik ni, dia terbalik. Soalan tanya macam ni. Apakah definisi secara operasi bagi antibiotik? Cikgu saja tak keluarkan soalan sebab cikgu nak kamu cipta soalan. Cikgu ulang balik. Apakah definisi secara operasi bagi antibiotik? Cuba reka soalan yang kedua. Mike. Okey, reka. Apakah definisi operasi bagi aloi? Good. Yes, bagi aloi. Apakah soalan yang ketiga? Sekejap. Apa yang soalan ketiga? Ya Allah. Sorry. Apa soalan ketiga? Cara operasi bagi exothermic. Yes, exothermic. Kenapa cikgu, okay, boleh tutup mic? Kenapa cikgu twist? Cikgu tak bagi soalan, cikgu tak bagi jawapan. Sebab cikgu nak pelajar tahu bila soalan tu nak apa, yang pertama, perkataan yang kamu kena letak adalah apa yang dia nak. So, dia nak antibiotik kan? So, ayat pertama adalah antibiotik. So, pemeriksa akan write, okey, bagus, pelajar jawab. Tapi tak ada markah lagi. Dia kena ada 3 syarat tadi. Yang kedua, ayat dia. Ialah hafal. Hafal memang kena tulis ialah ataupun adalah. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey, ni syarat yang pertama. Syarat kedua adalah penghubung dia. Bahan ke apa lagi? Larutan ke, tak kisahlah. Apa-apa. Contohnya, Ali ialah manusia. Antibiotik ialah bahan. Aloi ialah bahan. Kuprum ialah logam. Fotosintesis ialah proses. Jadi, ialah yang nombor 2 ni, kamu kena cekap. Kamu kena tahu apa dia punya contoh-contoh kata penghubung tu. Itu kena cekap. Okay. Settle. Yang ketiga, yang warna biru ni. Menghasilkan kawasan jernih. Yang kita nampak PB tadi. Menghasilkan kawasan jernih. Dah siap ni PB. SPM 2021, kamu kena sorry. Kamu tambah sikit je ayat ujung yang hitam ni. Yang hitam ni semua kena hafal. Apabila cerita operasi, maksudnya macam mana kamu buat benda tu dapat hasil tu. Cerita balik je. Apabila ia dimasukkan di dalam permukaan agar nutrien. Maksudnya kalau antibiotik tu kita masukkan dekat permukaan agar nutrien, dia akan jadi apa? Kita ceritakan balik apa yang kita buat berdasarkan eksperimen. So syarat dia yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, PB. Okey. Cikgu bagi nombor 2. Okey, cikgu nak pelajar Puspen bagi tahu cikgu yang mana cikgu perlu write yang pertama. Aloi. Okey, good. Okey, pelan-pelan cikgu write. Okey, aloi. Bahan. Good, bahan. Yang kurang dalam. Yes, lekukan yang kurang dalam. Ini adalah dia punya PB. Betul? Lepas tu tambah sikit. Apabila, tengok eksperimen tu. Apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya. Yang ni operasi dia. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat terhadap aloi tersebut. Ini tengok gambar saja. Okay, good. Yang ketiga, tolong cikgu. Apa yang pertama? Exothermic. Ramai-ramai, apa yang pertama? Exothermic. Good. Yang kedua? Good. Tindak balas. Yang ketiga? Good. Suhu larutan meningkat. Very good. Apabila, tengok gambar tu. Tengok gambar lah eksperimen, faham? Tengok eksperimen. Dia masukkan apa? Buka balik soalan tu. Oh, natrium ni
campur ngayak ni. Tulis balik. Yang tu salin balik je. Nak tanya jelas tak DSO ni? Jelas. Betul? Okey. Cikgu Nabila minta maaf saya lajak masuk 12.10. Tadi pun kita terlajak pasal teknikal kan? Okey, jadi yang ini nak tanya dekat buku kamu ada tak? Buku kamu ada tak benda ni? Jangan risau, cikgu akan bagi slide ni pada cikgu sebab ada jawapan semua. Jadi kamu boleh buat sebab benda ni cikgu dah terang tadi. Okey? Semua ada jawapan. Okey? Jadi cikgu cikgu tak boleh lajak masa lagi banyak. Sebelum cikgu tunjuk. Sekejap ya, sekejap. Cikgu tunjuk. Nanti dekat slide kamu, dekat kertas kamu ada ni contoh ni tak ada kan? Ni tak ada kan? Tak ada. Ni cikgu bagi slide juga untuk tambahan. Sekejap, nak tunjuk yang ni. Video cikgu akan rakam khas untuk kamu. Soalan 11 ni. So tengok bagi faham video cikgu nanti tayang. Inilah soalan yang 10 markah yang boleh dapat free saja. Okey, dan cikgu dah bagi juga ruangan untuk jawapan. Yang ni soalan ni. Ini semua senarai eksperimen tengah tempat. Cikgu dah bubuh semua dalam ni. Dalam kamu punya kertas. Kamu tengoklah dekat sini semua eksperimen ni akan keluar salah satu dalam SPM untuk soalan eksperimen. Banyak. Okey, ni sebagai rujukan kamu, cikgu dah simplify pada kamu. Ini soalan cikgu bagi dan jawapan pun dah ada, tetapi cikgu akan buat video bagaimana untuk teknik menjawab soalan eksperimen dan cikgu harap nanti video tu akan membantu kamu insya-Allah. Boleh? Jadi Cikgu Nabila, saya minta maaf sebab saya ada masalah teknikal hari ni tadi banyak. Cikgu minta maaf ya semua. Okey, belakang tu banyak lagi kan? Kamu jangan risau, cikgu akan bagi video supaya kamu boleh ni. Kalau ada masalah beritahu je cikgu, boleh. Cikgu sign kamu Cikgu Nabila ke? Okey, Cikgu Nabila. Okey. Okey Cikgu Nabila, jadi cikgu harap semua pelajar-pelajar depan cikgu ni 1, 2, 3, 4, 5 berapa orang tu? Semua 26 orang, seorang calon tumpang ke tempat. Seorang calon tumpang. Okey, cikgu harap kamu boleh dapat kejayaan cemerlang dalam SPM insya-Allah. Tiada apa yang mustahil. Buat sesuatu yang terbaik untuk diri kamu. Cikgu doakan semua berjaya cemerlang dunia akhirat. Okey, bahagian depan ni baju biru, baju orange, dia mengaduk tingkap tu. Okey, termenung apa dia tengok kawan dia. Okey, tak apa. Cikgu besarkan, tak apa. Boleh pakai mask tak? Cikgu nak screenshot muka kamu dengan cikgu. Boleh? Pakai mask. Tak apa. Okey. Yang tepi tu alah tak nampak. Yang sebelah si abang Amai dah sini sikit. Tak apa, kita pakai mask. Okey. InsyaAllah cikgu doakan semua depan cikgu ni mendapat kejayaan cemerlang. Okey, baik. Hadapan ni, okey. Hadapan tu boleh tak bagi mini love sikit? Mini love macam tu. Cikgu sekali. Cikgu mana cikgu? Cikgu lah sekali. Muka cikgu. Ni Fajar. Lah tu. Boleh? Ikutlah macam ni ke? Okey, cikgu nak screenshot. Okey, 1, 2, 3. Sat. Satu lagi. Sekejap. Cikgu boleh tak main tengok depan dengan saya sama. Cikgu pakai mask tak apa. Sana saya satu lagi. Okey, cikgu. Ya cikgu. Cikgu pun segok, semangat belajar nak belajar. Okey. Semua buat macam ni. Yang belakang tu berdirilah. Tak apa sosial. Tak nampak. Mainlah berdiri sikit. Yes, good. Cikgu akan mas ni. Okey. Alright, 1. Cikgu Nabila? Okey. 1, 2. Okey. Dah, terima kasih semua cikgu ucapkan. Cikgu mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan cikgu hari ini. Cikgu nak dengar suara kamu yang terakhir boleh? Ramai-ramai. Okey. Macam mana? Rasa yakin tak nak jawab insya-Allah untuk SPM? Yakin. Okey, baik. Cikgu silakan kembali kepada Cikgu Nurul Nabila. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Hizan di atas perkongsian tadi. Itu saja untuk hari ini. Kami minta maaf sekiranya ada apa-apa perkara yang terlanjur kata dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi ya. Okey, baik cikgu. Terima kasih.
Okay, bye semua. Okay. Okay. Terima kasih. 1, 2, 3.